Pergi kepada al-fawaid, faedah-faedah dari sudut ilmiahnya dan juga dari sudut pendidikan tarbawiyah. Mari kita balik kepada ayat kita yang awal kita baca, ayat 36. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarha. Fir'aun kata Haman, tolong buat binaan tinggi besar-besar, membakar bata-bata. Apa? Besar mana batu-bata hak Fir'aun guna untuk buat piramid? Kecil ke besar? Anagi kita duduk dekat bangunan piramid itu, kita ukur besar gini, besar meja ni. Bukan batu Joko, batu pelet kecil hak duduk buat rumah tu, kecil terlambat nak siap tu. Batu-batu yang besar ni besar lagi ada, begini besar-besar. Adalah dia orang tunjuk alat dia punggah batu tu, ambil daripada bukit nak mari. Di belakang tepi bukit tu dia ada macam muzium lah, cara-cara dia punggah barang-barang. Bagi anak lah yang kita tengok itu memang betul lah. Allah suruh kita tengok, mengembara, tengok teknologi dia tinggi. Walaupun belum ada universiti teknologi, tapi teknologi dia sudah tinggi. Jadi Fir'aun dalam keangkuhan ini kata apa? La'alli ablughul asbab. La'alli, dia panggil harfut taraji. Mudah-mudahan, harapnya. Jadi bila dia kata, dia guna perkataan la'alli, taraji, la yakunu illa fil mumkin. Maknanya cara dia cakap tu menunjukkan confident dia boleh cari Tuhan. Main-main. Maka ayat ini menunjuk dalil bahawa Fir'aun sudah ada dah dalam hati dia tu, ada Tuhan lain. Cuma kana yulabbisu ala qaumihi, dia cuba nak mengelabui, nak kaburkan pahaman kaum dia tu. Jadi dia buat, dia kata, mu tak sedut mikir pelik-pelik lah, aku pergi cari sendiri Tuhan Musa ni, jangan ikut dia, serah tugas ni kepada aku. Fa inna aqilan, mana orang yang cerdik tu dia mikir, dia cakap dengan benda yang dia rasa yakin benda tu. Aku nak pergi cari Tuhan Musa ni. Aku nak pergi cari Tuhan Musa. Itu di antara kata-kata Fir'aun yang sombong. Jadi dia cuba nak alihkan perhatian supaya orang cukup, jangan duduk dengar Musa cakap, jangan dengar, bahaya dengar buah cakap tu. Jadi sebab itulah Allah, Fir'aun cuba nak kaburkan pahaman masyarakat dia apa, tak apa, saya pergi cari. Mu jangan duduk ikut Musa, biar aku siasat. Tapi buah tapi tu ada, tapi mu jangan duk mikir Musa tu betul lah. Wa inni la azunhu kaziba, pada pandangan aku Musa memang bohong. Dia jatuh hukum selalu, belum kita cari lagi jatuh hukum dah. Maka kita jadikan yang kaziban yang kedua. Faedah yang kedua, dalam hikayat Allah Ta'ala kata Fir'aun, wa inni la'azunnuhu kaziba, aku kira Musa ni bohong lah, kelentung, kaki lipat ya dia kata sekarang. Ulama tadabbur kata anna ru'asa ad-dalal, ketua-ketua penyesat, a'immatud dalal, imam-imam sesat ni, yad'una an-nas ila ad-dalal bikulli ma yastati'un, mereka nak ajak orang jadi sesat dengan semampu mungkin yang mereka buat, dan mereka cuba nak sekat orang daripada menerima kebenaran. Maka dia guna perkataan wa inni la'azunnuhu ay Musa kaziban, mu jangan percaya Musa memang bohong.
Dia kata ada Tuhan lain tu, bohong. Ini dia nak cuba nak sekat supaya orang tak pergi dengar lagi cakap Pak Musa lepas pada ni. Jangan dengar. Habis dia kata ada Tuhan, tunggu aku siasat. Jadi dia kata tunggu aku siasat. Kan aku boleh siasat. Allahu Akbar. Kata di ulama tadabbur, kata mu jangan fikir. Tulis pelajar. Walaisa hadza maqsuran. Ini peristiwa ini berlaku bukan hanya sekadar ketua-ketua negara yang mempunyai kuasa besar saja, bal hatta ala a'immatid da'wah. Orang-orang yang duk mengajak orang kepada pemikiran mereka pun lagu tu juga. Dia fikir, dia bagi tahu pengikut dia, hak kita ajar ni hak betul ni, ilmu hakikat makrifat ni. Hak ustaz-ustaz duk mengajar di masjid tu, duk cakap kena solat, kena semaya, kena taat, kena ikut sunnah, tak betul berlaku tu. Dia maknanya cara ni nak sekat jemaah dengan condemn orang lain. Sebab tu kita kata, kita sebagai pendakwah, kalau kita ada hujah, biarlah hujah berlawan dengan hujah. Dia kata hujah gini, kita lawan hujah dia. Tapi kalau main dengan maki-maki, duk kata uduh ke orang, perli-perli je, sampai bila pun tak akan selesai masalah. Perli. Kita perli orang. Kadang-kadang ayat perli tu balik ke atas muka sendiri pun ada. Sebagaimana kata orang, kita tunjuk pada orang satu jari, yang balik ke muka kita 3-4 jari. Maknanya kita orang ni gini-gini. Mu tengoklah muka mu pula. Betul ke awak punya ajaran? Habis macam mana kita nak semak betul tak betul? Jawabnya, kita kemukakan ajaran kita, letak di atas neraca timbangan syariat. Bawa Quran, bawa hadis, bawa huraian para ulama salafus soleh. Kalau betul dengan apa yang mereka tafsirkan, kita kata kita teruskan. Tapi kalau tak betul, tinggal. Jadi ini dipanggil tanwih. Fir'aun telah menggunakan mengalih isu. Dia nak lawan hujah tak boleh, dia kata Musa bohong, anak pungut, anak angkat, macam-macam benda yang dia guna supaya orang lari daripada Musa alaihi salam. Yang ketiga, tulis ni para pelajar, yang ketiga, waqala allazi amana, telah berkata orang yang beriman. Para pelajar, para jemaah, para pendakwah, ayat ini mengajar kepada kita, sesiapa yang ada ilmu walaupun sedikit, sampaikanlah kepada masyarakat. Tengok ni orang yang beriman ni, la yuhqiran nafsahu. Dia walaupun dia rasa dia kerdil berhadapan dengan keangkuhan Fir'aun, tapi dia tetap berdakwah, menyampaikan hujah yang benar. Jadi, dan yang kedua, tengok hujah pendakwah ni kata apa? Ahdikum ila sabilir rasyad. Kita kena selain daripada kita kena berdakwah, kita juga kena beri keyakinan. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabil rasyad. Kita juga kena beri ketenangan kepada pengikut bahawa apa yang aku bawa ini bertepatan dengan jalan yang dikenaki oleh Allah dengan Rasul, berdasarkan hujah-hujah yang mantap. Ni ada setengah orang dakwa ya tu, kita punya ajaran ini telah diterima oleh orang tua orang ni. Mana hujah daripada Quran dengan sunnah? Mana hujah? Kalau tak ada hujah, itu yang duk marah dengan orang tu. Bila kita sekat, kita kata amalan dia ni pelik ni, tak ada hujah lah, la fil kitab wala fis sunnah, mula nak marah. Ingat awak seorang ngaji hadis, dia carilah kan, ulama hadis telah berijtihad, awak baru baca hadis 1-2 nak jadi mujtahid lah. Pendakwah ni pun tak kata dia mujtahid, dia cuma menukilkan pandangan ulama-ulama yang ada.
Kita tak ada mendakwa kita pandai, tapi kita nukilkan pandangan alim ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama hadis yang pakar dalam bidang ini supaya sampai kepada masyarakat dengan cara baik. Jadi para pendakwah jangan lupa, jangan sabar. Di antara dakwah kitanya dia panggil at-targhib wa tarhib. Tengok dalam isu yang dia dakwah di sini, iaitulah siapa dia buat jahat, dia terima kejahatan. Siapa dia buat baik, dia terima kebaikan. Itu dari sudut uslub dia panggil at-tarhib wa targhib. Az-zuhdu fid dunya war raghbatu fil akhirah. Dan juga kita tinggalkanlah segala kepahaman yang pelik-pelik yang berlaku itu. Baik, kita pergi pada yang keempat. Semuanya ada 5 ya pelajar. Yang keempat, man amila sayyi'atan fala yujza. Tengok, siapa dia buat buruk, tidak ada balasan kecuali keburukan. Wa man amila salihan, siapa dia buat soleh. Coba pelajar tengok dalam ayat 40 ni. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan benda tak baik. Man amila sayyi'atan. Ada ayat lain Allah Ta'ala mula dengan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu kepada hamba aku ni pemaaf, pengampun. Jadi kata di para ulama tadabbur, apa beza? Kenapa sekali dia mula dengan rahmat, ada kala dia mula dengan azab? Tengok dalam ayat ini mula dengan sayyi'ah. Ada kala dia mula dengan baik, dengan benda baik dulu. Tanda ni pelajar. Allah Ta'ala bawa susunan ayat ini mengikut maqam. Ayat ini ayat tahdid, memberi amaran kepada orang yang terpedaya dengan dunia, maka dia beri waman amila sayyi'atan. Itu dia panggil tahdid. Dan juga di dalam ayat menyatakan hukum, mu kena buat gini. Akhir ayat, i'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala tu sangat keras dia punya tindakan, dia punya siksaan. Wa annallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi orang yang beramal dengan baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 98. Tapi wa lamma aradallahu azza wa jalla an yatahaddasa an nafsihi, bila Allah Ta'ala nak bercakap tentang dirinya, zatnya yang maha mulia, yang maha agung, maka dinyatakan sifat dia dalam suratul Hijri ayat 49 dengan 50. Allah kata apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bagi tahu kepada hamba aku ni seorang Allah, seorang Tuhan yang maha pengampun. Lagi ke-19, wa anna azabi huwal azabul alim. Azab aku azab yang cukup apa ni, memedihkan. Suratul Hijri ayat 49-50. Maka di sini kata di para ulama, falikulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada gaya percakapan yang sesuai. Fal insanu yambaghi lahu an yurattibal ma'ani. Bila kita nak bercakap, kita bercakap biar kena pada tempat. Kata orang berpijak di bumi nyata. Macam ucapan kita, kan? Tengok dalam kitab Perisai Muslim ni, bila kita nak pergi tempat orang kahwin, kita ucap tahniah, barakallahu lakum. Bila kita pergi tempat orang mati, kita ucap takziah, azamallahu ajrakum. Jadi jangan pergi tempat orang mati pergi ucap untuk orang kahwin lah. Dalam majlis kahwin pergi ucap pula takziah, jangan. Jadi likulli maqamin maqal. Maka jelaslah kepada kita kenapa ayat ini dimula dengan tahdid. Ayat ini kenapa dimula dengan, ada ayat lain kenapa dimula dengan rahmat dahulu. Satu lagi perbahasan yang menarik dalam ayat yang sama. Allah sebut man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa dia buat benda buruk tidak dibalas kecuali seumpamanya. Timbul lagi soalan. Dengan soalan ini menarik. Kaifa yasihhu hadzal kalam? Bagaimana kita nak fikir ayat ini? Ma'a anna kufra sa'ah, kafir itu beberapa ketika je.
Tapi kenapa azab dia berterusan, tak mati-mati, tak habis-habis? Soal dengar ni, soalan yang begitu menarik ni. Jarang kita bahas tajuk ni. Kenapa dalam ayat ni kata orang yang buruk itu dibalas seumpamanya, tapi kenapa orang kafir atas dunia ni sekejap, tapi dibalas di akhirat esok berterusan, berpanjangan sampai bila-bila? Kenapa? Al-jawabu, jawapan dia menarik. Sebab orang kafir ya'taqidu fi kufrihi, apa yang mereka i'tiqad, mereka percaya kufur dia itu betul selama-lamanya, dan dia tidak akan tinggal lagi lah berhala-berhala kufur dia itu. Jadi sebab orang kafir itu dia berazam untuk kekal di atas kekufuran dia, maknanya selama-lamanya, fala jarama, maka azab dia juga selama-lama. Sebab itulah kepahaman dia. Bi khilafil fasik, berbeza dengan orang beriman tapi dia fasik, dia jahat, dia buat maksiat, dia tahu dia khianat, tapi dia tahu aku khianat ni sekejap ni, nanti nak ambil rasuah sekejap ya, dapat rasuah, dapat projek ni, kita sobat pergi Mekah tobat. Ambil pakej hak mahal sekali tu, duduk bawah jam besar. Pakej masuk raudhah tiap malam. Nak kata apa? Mana dia ada dalam jiwa dia tu nak berhenti. Ahli maksiat macam tu juga. Aku tak apalah, enjoy. Umur 40 stop. Maka di sini fayakunu ala azmi alla yabqa musirran, dia berazam tidak akan buat selama-lamanya, maka azab dia pun munqati'an, putus. Wallahu alam, ini perbahasan para ulama tadabbur. Dia nak buka minda kita dalam masalah ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang terakhir. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalih, demikianlah kami perhiaskan kepada Fir'aun kejahatan amalannya jadi comel. Ai Allah Azza wa Jalla yabtalil abda, Allah Ta'ala uji hamba dia, fayuzayyinu lahu, maka syaitan mari perhiaskan, syaitan hiaskan benda buruk jadi baik, benda comel jadi huduh, terbalik kita kata. Maka dalam suratul An'am ayat 108 Allah kata, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum, likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami perhiaskan bagi setiap perbuatan manusia tu. Dia rasa comel hak dia, molek hak dia ni. Hak kita ni hak betul ni, hak betul ni. Hak lain tu salah. Tidak faham orang lain tu. Gitulah lebih kurangnya. Maka inilah satu perhiasan yang cukup berbahaya apabila Allah Ta'ala sebut wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dalam suratul Namli Allah kata apa? Demikianlah memperhiaskan oleh syaitan amalan buruk mereka jadi comel, amalan buruk mereka jadi lawa. Ini yang kita takut hari ni. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi far'au hasanah, amalan dia sebenarnya buruk tapi dia bersangka comel, lawa, molek. Binasalah orang ini, na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, kita jangan duduk kosmetik banyak sangat. Kita rasa comel kata comel, letak atas neraca timbangan Alkitab was Sunnah. Bukan hanya buat akta nak sekat sana sini, kemudian buat video, buat tuduhan orang begitu saja, ambil poster-poster dipangkah begitu saja. Kita kata tak ada. Depan kita ada kitab, ada sunnah, ada huraian para ulama salafus saleh. Hatu burhanakum, mari kita duduk bincang-bincang. Kalau betul yang kamu, kita tarik balik. Kalau betul yang kita, pakai ikut sini. Itulah main perhiasan syaitan, tak akan sudah sampai bila-bila. Baiklah, tamatlah pelajar 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat kita ini, ayat 36 sampai ayat 40. Kita lagi dalam ayat 40.